Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih kepada pensyarah kami yang mengajar subjek kod BMMB 1074 iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu yang diberi nama sebagai Dr. Muhammad Fazil. Berikut merupakan ahli kumpulan yang bakal membentangkan pada hari ini. Terdiri daripada saya iaitu Azmin, Zaim serta Izdihar. Okey, baik, untuk kerja khusus yang bertajuk pemikiran dan peranan tokoh dalam mentadaburkan bahasa Melayu ini, kami memilih dua orang tokoh iaitu Asmah Haji Omar dan juga Mufti Abdullah. Okay, bagi Asmah Haji Omar ini, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar ini lahir di Jitra Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau adalah seorang pakar Nahu Bahasa Melayu dan juga tokoh yang terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Selain itu, beliau juga turut pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Tetapi itu pada tahun 2000 beliau dianugerahkan gelaran Datuk Persuaratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangannya yang cukup besar di dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Terima kasih Zaim. Beliau juga merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal memperolehi PhD dan banyak melakukan penyelidikan berkaitan bahasa orang asli di Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, beliau juga turut merupakan orang di Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai profesor. Akhir sekali, dalam biodata ini, jawatan profesor ini adalah berjawatan yang paling tinggi di universiti dan beliau mula memegang jawatan ini sejak berusia 36 tahun sehingga bersara iaitu ketika usia beliau mencecah 65 tahun. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau menulis buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai bahan rujukan orang ramai pada masa kini. Selain itu, antara buku yang beliau terbitkan ialah Nahu Melayu Mutakir iaitu pada tahun 1980 dan Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan juga Bahasa Indonesia dan lain-lain lagi. Beliau juga turut menerbitkan buku berkaitan tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beralih kepada pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu, terdapat 3 pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu yang pertama, pemikiran tentang susur galur sejarah bahasa Melayu, pemikiran tentang nahu dan tata bahasa, dan yang terakhir, pemikiran tentang penggunaan bahasa menurut situasi. Yang pertama, pemikiran tentang susur galur sejarah bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar pada tahun 2008, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Melayu adalah merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia. Seterusnya, ensiklopedia adalah perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa Austronesia Barat dan keluarga 3 yang lain itu dikenali sebagai bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Yang terakhir, Asmah Haji Omar turut menyatakan bahawa teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu.
Okey, baik. Yang seterusnya adalah pemikiran Asmah Haji Omar tentang Nahu dan Tata Bahasa. Pada tahun 1976, Asmah Haji Omar dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakbar berkaitan tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang tertera berikut, iaitu keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang bunyi, dan hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Selain itu, Asmah merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktura. Sebagai contoh melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir yang ditulis pada tahun 1982 dan Nahu Kemas Kini iaitu pada tahun 2008. Di samping itu, uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Yang bahagian terakhir adalah menurut Asmah, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Terima kasih kepada Zaim di atas pembentangan tersebut. Kini pembentangan yang terakhir untuk Asmah Haji Omar iaitu pemikiran tentang penggunaan bahasa menurut situasi. Asmah Haji Omar pada tahun 2002 menyatakan bahawa pengertian setia bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setia bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa adalah bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang dipersetujui oleh masyarakat. Setia bahasa adalah tidak bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Asmah juga mengemukakan pemikirannya mengenai tentang peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Tokoh yang seterusnya merupakan ialah Munshi Abdullah. Siapakah Munshi Abdullah ini? Okey, nama diberi ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Lahir di Kampung Pali atau kini dikenali sebagai Kampung Ketek di Melaka pada Ogos 1796. Beliau juga mempunyai keturunan Arab dan India. Beliau turut menerima gelaran Munshi ketika berusia 11 tahun apabila mengajar tentera-tentera Melayu di Melaka. Beliau mengajar tentera-tentera India dan British untuk berbahasa Melayu. Beliau mula bekerja dengan bapanya melalui cara menolong bapanya membuat salinan dokumen-dokumen penting. Seterusnya, ketika tahun 1815, Munshi Abdullah telah menggunakan alatan percetakan di rumah Pederi Milner bagi menghasilkan huruf, mengatur dan mencetak buku serta surat. Abdullah mengikuti Raffles untuk ke Singapura dan terus menjadi jurutulis serta jurubahasa untuk Raffles. Beliau turut dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stanford Raffles mengadakan lawatan ke Melaka. Ketika umur beliau mencecah 27 tahun, Munshi Abdullah telah mengajar Pederi Milner dan C.H. Thompson mengenai bahasa Melayu. Beliau juga ditugaskan untuk mengkaji adat Cina dan masyarakat Jepun selain mengumpul bahan-bahan sastera Melayu lama untuk diberi kepada Raffles supaya beliau dapat membawa pulang bahan-bahan sastera tersebut ke England. Seterusnya, peranan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, karya beliau banyak memiliki unsur kritikan terhadap pemimpin Melayu dan etika penggunaan bahasa serta budaya. Karya yang dihasilkan oleh beliau juga tidak terikat dengan bentuk lama, selain dianggap sebagai pemula kepada bahasa Melayu moden.
Akhir sekali, dia berperanan untuk dia sangat gemar dalam mengambil berat mengenai persoalan bahasa Melayu. Seterusnya, pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, Munshi Abdullah telah menghasilkan karya pertama beliau pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Seterusnya, beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusasteraan, malah beliau juga menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Beliau turut melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah merupakan pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Selain itu, bagi beliau, nahu sesebuah bahasa itu tidak dapat menyelesaikan 100% mengenai masalah dalam bidang bahasa. Beliau turut menerangkan dengan nyata bahawa apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu, tujuannya membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah, melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau menjelaskan mengenai kepentingan bahasa Melayu bagi dipelajari oleh orang Melayu. Dan terakhir, beliau berminat mempelajari dan mendalami ilmu bahasa Melayu selain menyatakan betapa ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu yang merupakan bahasa mereka sendiri. Okay, baik, yang seterusnya adalah pemikiran Munshi Abdullah melalui kitab Hikayat Abdullah. Yang pertama, pemikiran Munshi Abdullah secara jelasnya banyak diluahkan dalam karyanya yang berjudul Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah mencakupi berbagai bidang pemikiran termasuklah masyarakat, agama, ekonomi, politik dan moral. Di dalam hikayat kitab Abdullah ini, beliau menjelaskan bahawa kewajaran terhadap seseorang untuk mementingkan bahasa. Beliau juga membuat perbandingan mengenai orang Melayu dengan orang Inggeris. Di samping itu juga, beliau secara berani mengkritik sikap raja-raja Melayu yang berlaku zalim terhadap rakyat selain menghukum rakyat yang bersalah. Bukan itu sahaja, beliau juga dalam masa yang sama turut memuji kepribadian orang Inggeris selain membuka pemikiran orang Melayu terhadap kebaikan dan kemajuan. Munshi Abdullah juga memberikan kesedaran dan merangsang semangat untuk cinta terhadap bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman pra-merdeka. Secara rumusannya, kedua-dua tokoh ini memainkan peranan yang penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, kedua-dua tokoh ini juga memberikan banyak sumbangan yang baik dalam aspek bahasa Melayu ini. Jadi, kita pada hari ini perlulah memartabatkan bahasa Melayu yang telah dimartabatkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Jangan biarkan ia lekang dek panas, tak kesampaian bahasa Melayu itu ke tahap yang seterusnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Zia. Nanre.